Kita mau tanya sebenarnya, sebab di Ranau ini kita dapati bahwa proyek-proyek yang diluluskan itu hanya kepada orang-orang UMNO. 2022, 2023, 2024 orang yang sama. Jadi kalau daripada pejabat parlimen tidak ada diberi pertimbangan. Dan pegawai saya sendiri datang ke pejabat KPLB, hanya yang ditandatangani oleh ketua bahagian UMNO akan diluluskan. Jadi bagaimana kita harus mentadbir daerah kita? Jika masih ada pilih kasih, masih ada pilih bulu, masih tengok siapa rakannya, dan tidak memberi pertimbangan kepada apa yang diminta oleh wakil rakyat, yang diberi sokongan, majoriti, berpuluh ribu oleh rakyat, tetapi tidak diberi perhatian. Itu soalan saya. Baik. Terima kasih, Menteri. Terima kasih YB Ranau atas jawapan atau soalan tambahan tadi. Untuk makluman yang berhormat dan sidang sekalian, sebenarnya untuk kelulusan sesuatu projek kita tidak pernah mengambil kira parti politik dan sebagainya. Apa yang kita ambil kira adalah dari sudut permohonan yang dikemukakan kepada kita berdasarkan orang kata tarikh masa yang mana permohonan dikemukakan kepada PKN negeri, kepada pejabat daerah dan juga melalui yang berhormat maksudnya YB pun ada yang memohon terus kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Setiap permohonan ini sebenarnya untuk makluman, kalau untuk peruntukan tahun depan kita dah dapat permohonan bermula pada bulan 10 tahun ini. Pejabat daerah ataupun PKN negeri kita telah compilekan, telah pun selaraskan senarai-senarai yang boleh dipertimbangkan berdasarkan siasatan yang dilaksanakan terhadap cadangan-cadangan berkenaan, dan permohonan ini akan dipilih, akan diangkat kepada Jawatankuasa Penilaian Projek, pemilihan dan penilaian projek di KKW. Dan biasanya kita tak pernah jugalah mengambil kira permohonan berdasarkan parti lah. Tetapi kita lebih kepada permohonan-permohonan daripada yang telah diselaraskan di peringkat negeri, maksudnya di peringkat PKN negeri dan juga di pejabat daerah. Terima kasih Tan Sri Ketua. Sebagai pembahas terakhir, terima kasih telah diberi peluang untuk membahas RUU Perbekalan 2025. Saya telah meneliti budget yang ada, cadangan itu, dan apa yang dapat saya katakan ialah tambahan sedikit untuk Sabah dan Sarawak itu kami berterima kasih. Namun ingin saya nyatakan sekali lagi di Parlimen yang kita hormati semua, bahwa budget ini sekali lagi mengecewakan saya khususnya dan ramai rakyat Sabah. Kenapa saya katakan demikian ialah kerana setelah 61 tahun Sabah dan Sarawak di dalam negara ini, kita tidak melihat keikhlasan yang tulus sepenuh hati daripada pemimpin daripada Malaya dan juga Kerajaan Persekutuan bagaimana untuk menunaikan segala janji yang telah ditabur pada tahun 63. Kenapa saya katakan demikian ialah kalau kita lihat daripada rentetan sejarah. Pada tahun 63 perjanjian dimasuki, pelanggaran yang berlaku kita lihat tahun 64, 65, 66, 67 tentang 40% itu yang sepatutnya dibayar kepada Sabah daripada hasil Sabah memang tidak ada dibayar. Itu pelanggaran pertama setelah tahun 63. Setelah itu apa yang berlaku pada tahun 65? Ketika Singapura keluar daripada Malaysia, kita melihat, saya sendiri melihat bahwa itu adalah merupakan pelanggaran yang seterusnya berlaku. Pertama, kerana Kerajaan Persekutuan atau Malaya pada masa itu tidak berunding dengan Sabah dan Sarawak untuk memberi keizinan bagi Singapura keluar, tetapi persetujuan itu atau penyingkiran Singapura daripada Malaysia ini dibuat sendirian oleh pihak Malaya. Artinya rakyat Sabah dan Sarawak telah dikhianati, pemimpin Sabah dan Sarawak telah dikhianati, dan bukan setakat itu. Tetapi apa yang berlaku, kursi-kursi parlimen untuk Singapura pula
disapu habis oleh kerajaan persekutuan di dalam Malaya. Apa yang penting yang harus saya tahu ialah ini adalah merupakan pengkhianatan kepada Sabah dan Sarawak. Bila kerusi itu telah diambil, maka jaminan di bawah IGC report itu di mana dikatakan bahwa Sabah dan Sarawak harus dijamin mempunyai 1/3 kursi parlimen supaya hak-hak yang termaktub di dalam perlembagaan negara yang menyentuh Sabah dan Sarawak tidak boleh diubah, tidak boleh dilanggari tanpa persetujuan daripada kerajaan Sabah dan Sarawak dan para MP Sabah dan Sarawak supaya Malaysia ini tetap kekal kukuh. Tetapi apa yang berlaku? Bila kerusi Singapura itu diambil, hak Sabah, hak Sarawak telah dicabuli daripada tahun 65 sehinggalah kepada tahun ini. Saya ada di dalam mesyuarat lebih kurang 2 tahun yang lalu membincangkan semula untuk mengembalikan kerusi ini kepada Sabah dan Sarawak. Dan saya ingin melihat bahwa kerajaan Madani yang ada pada masa sekarang akan menunaikan apa yang telah begitu lama termaktub untuk menjaga kepentingan Sabah dan Sarawak itu tetap dipelihara untuk memastikan negara ini berada di landasan yang benar. Jangan langgar janji, tunaikanlah janji itu. Jika ini prinsip daripada kerajaan Madani, maka saya sangat menghormati keputusan daripada kerajaan Madani yang akan mengatakan janji itu. Seterusnya, saya ingin mengatakan tentang pelantar benua. Pelantar benua yang kita tahu daripada tahun 1954 telah pun ada North Borneo Alteration of Boundaries Order in Council. Dan lautan Sabah ini daripada daratan sehingga 200 batu nautika sebelum pun pembentukan negara ini dibuat, Malaysia dibuat. Tetapi setelah Sabah, Sarawak menyertai di dalam negara ini, kita dapati bahwa kuasa Sabah dan Sarawak ini telah beberapa kali cuba diambil alih oleh kerajaan persekutuan. Dahulunya pada tahun 76, kita dapati bahwa mereka meluluskan akta darurat. Setelah itu beberapa akta lain dibuat untuk maksud supaya dapat menguasai pelantar benua Sabah dan Sarawak. Akta darurat itu sudah dibansukan, tetapi apa yang kita lihat pada tahun 2012, kembali akta wilayah laut mau menguasai pelantar benua ini. Karena pelantar benua ini telah dihadkan kepada 3 batu nautika. Sama ada di bawah akta darurat yang lalu dan akta-akta lain seterusnya di bawah itu dan di bawah akta laut wilayah. Saya ingin menegaskan bahwa jangan campuri hal soal ini yang mana di bawah Sabah dan Sarawak dan juga di negeri-negeri yang lain. Kalau sekiranya mereka mempunyai peraturan undang-undang yang seperti itu. Sebab Bapak saya katakan, tidak mungkin Bapak leluhur kami akan bersetuju dengan pembentukan Malaysia. Sebab dinyatakan dengan jelas di dalam IGC report, tanah ini di bawah kuasa kerajaan negeri. Sebab itu jangan ubah apa yang telah dipersetujui ketika kami membentuk negara ini. Jangan kami dipaksa tentang soal ini. Dan seterusnya tentang pemberian khas daripada kerajaan. Di bawah perkara 111C dan juga 112D, kita nampak bahwa pemberian khas itu suka hatilah berapa mau bagi. Tapi yang ingin saya katakan, pada tahun 74 juga telah dilanggari. Sepatutnya ada review dibuat. Panggil pemimpin Sabah untuk berbincang. Nyatakan apakah yang dapat dipersetujui, angka yang dapat dipersetujui. Apa yang saya tahu daripada dahulu, tidak ada perbincangan pada tahun 74 dan selepas itu suka hati, suka badan berapa diberi kepada Sabah. Pada tahun 2018 saya berada di dalam dewan ini. Saya juga terkejut ketika Menteri Keuangan pada masa itu bagi tahu 50 juta kepada Sabah. Saya katakan daripada mana formula yang diberi. Kerajaan pada masa itu, YB Lim Guan Eng, ramai yang terkejut bagaimana formula dibuat.
untuk memberikan 50 juta itu. Sehinggalah pada Kerajaan Madani, terima kasih karena telah memberikan 600 juta untuk tahun depan bagi negeri Sabah. Tetapi formulanya bagaimana? Sebab kalau sekira dikira daripada tahun 63, 64 sampai sekarang ini tidak ditunaikan, jumlahnya begitu besar yang perlu dibayar kepada negeri Sabah. Tetapi tidak ditunaikan. Pemberian hasil itu lain, 40% itu lain. Ini yang kita mau tahu. Bilakah mau tunai janji itu? Bila? Saya berdiri di sini, saya lihat sendiri, saya tidak pernah menjangkakan saya sebagai ahli parlimen. Saya berjuang untuk rakyat kami, masuk kampung, keluar kampung, karena melihat orang-orang kami yang susah dan miskin, daif dan miskin. Itu sebab semangat itu begitu kuat untuk mengubah nasib. Kenapa Sabah begitu kaya dengan minyak, tapi hidupnya di dalam keadaan yang berempat? Kenapa daerah Ranau juga sendiri, sehingga pada masa sekarang masih dikategorikan sebagai miskin tegar? Adakah itu satu jenama yang baik yang saya perlu banggakan untuk dibawa ke mana-mana? Tidak. Saya bersuara di sini, walaupun siapa Perdana Menteri itu saya katakan bukan karena saya benci mana-mana Perdana Menteri. Tidak, saya mau berkata daripada suara hati sebenar. Supaya apa yang saya sampaikan, saya tidak akan menyesal bila saya balik ke tempat saya lain kali. Kalau saat ini juga Kerajaan Persekutuan tunaikan apa segala janji itu, saya beli janji. Hari ini juga saya beli resign, tidak payah ambil pensiun parlimen. Saya boleh bekerja sendiri untuk hidup. Tapi sebab itu saya mau nyatakan sekali lagi, supaya ini ada dalam mindset dan sebagai bukti bahwa bukan semua pemimpin Sabah seperti yang lalu takut seperti kerbau dicucuk hidung, takut ditekan. Jadi sebab itu saya harap ada kerajaan yang baik yang akan memimpin negara kita.